Alright, so saya just recap balik lah ya. Okay, kalau ingat tak untuk kekoh ni yang pertama sekali you kena ada 4 step kan. Kita tengok balik. Save. Size capacitor. Hilang pula dah. Ni. Yang ni lah, ingat balik lah. Kita ada first law, second law. So first law cakap submission I in sama dengan I out. Yang second law submission EMF sama dengan IR. So in dengan out saya rasa awak tak ada masalah lah. Yang awak tahu bahawa awak kena pilih any junction. Tak kisah junction mana yang you nak pilih lah. So pilih satu saja. If you choose A, dan dia guna A saja. And then kita ada side convention untuk EMF dengan IR lah. EMF kalau dia sama arah dengan loop, so dia akan jadi positif. Kalau dia opposite, dia akan jadi negatif. Kalau dia sama dan IR adalah kalau dia same direction dengan loop, current same direction dengan loop, dia positif. Kalau dia opposite adalah dia negatif. So ini adalah ada problem solving. Saya rasa saya buat kat sini ni ada. Mana? So ingat balik ada 4. Pertama you kena tentukan direction of EMF. So EMF mesti keluar daripada positif. Ni direction of EMF. Lepas tu you kena tahu direction of current. So current pun keluar daripada positif. And then buat direction of loop and then apply kekoh lah. Okay, so disebabkan kita nak cepatkan waktu, so saya buat sekali terus dengan soalan tutorial. Mana tutorial? Ni P berapa? Di P7. Okay, kita tengok tutorial. Tutorial. Okay. Okay, so kita buat soalan nombor 7 Nombor 7. Nombor 7B, 7B ni saya ada buat dekat TikTok saya. Ni boleh tengok. Yang ni awak boleh tengok. Yang inilah yang tak ada. Okay, saya buat ni yang nombor 7 ni. Okay, so kalau awak tengok dekat soalan nombor 7, apa first kali kita nak buat? Kita lukis balik. Okay, kita lukis balik. Kita ada ni, kita ada ni. Kita ada ni. Kita ada ni, kita ada ni. Kita ada ni. Okay. So ini I1, ini I2. Dia ada 2 je lah EMF. Okay, follow je lah. Dia ada 2 EMF. And then dia ada R1. R1 ni maksudnya internal So itu adalah R kecil. R2, R3, R1, 1, 2, 3. Okay. Kena tahu beza EMF dengan R. Okay tak ke lagging ke apa? Okay tak Zahin? Okay madam. Okay je madam. Okay. Tengok kabur je aku tengok. Okay. So pertama sekali kita akan tentukan direction of EMF. So EMF ke sini. Ke positif. Dah. So tentukan EMF mesti keluar dekat positif lah. Okay. Dalam awak punya ni dia dah tentukan direction of current. So awak kena follow lah direction of current. So you tak boleh buat. You kena ikut apa yang dia bagi. So saya follow je. I1 keluar sini, I1 keluar sini. Okay, ni akan jadi junction lah. Ini dia label sebagai A. Maksudnya ini adalah traffic light. So saya bayangkan ini traffic light, dia stop. Dia tak akan pecah jadi I1 lagi. Macam longkang kalau ada 2, so dia akan pecah ikut kepada kelebaran longkang tu lah. Okay, so I1 mana lagi? Okay, I1 kat sini, dekat sini, dekat sini. Sebab satu liter ni, yang satu ni hanya boleh ada satu arus je. Dia tak boleh buat, cikgu saya buat I1 mengalir ke sini. Tak boleh. Dia tak boleh ada I1 mengalir ke sini. Dia mesti satu arah. Kalau you tengok I1 saya, semua satu arah. Dia baca air sungai mesti satu arah.
Mana ada awak pernah jumpa air sungai dua arah? Tak ada. Air sungai atau longkang mesti satu arah saja. Okey, dan ini adalah B. Okey, apa itu A dengan B? A dengan B ni adalah junction. So you can choose either you want to choose A or you want to choose B. Okay, and then I have I2. So I2 saya here. So this is my I2 ke sana. So pilih sini semua I2 ke sini, I2 ke sini. So make sure the I2 adalah belong ke whole sini. Semua ni adalah belong I2 lah. So maksudnya kalau sini Aiman yang lalu semua Aiman je. Ini teritori Aiman lah. Takkan ada teritori orang lain lah. Okey, lepas tu kita ada I3. So I3 kat sini, I3 kat sini, I3 kat sini, I3 kat sini. Saya suka lukis banyak I. Sebab banyak I saya lukis lagi saya tahu. Okay, yang ni siapa punya, ni siapa punya, ni siapa punya. Okey, itu yang kedua. First tadi kita apply di mana, where is the EMF. Yang kedua, kita lukis where is the direction of current. Okay, yang ketiga kita akan determine our loop. Loop is up to you. Either you want to buat clockwise ke anti-clockwise. It's up to you. Okay, apa yang saya ajar, saya kata choose the highest EMF. Kita pilih orang yang berkuasa lah. So, mana yang orang yang berkuasa? Okay, kita tengok balik EMF ni 15. Yang ini 11. So, siapa yang menang? Ni menang. So, saya akan buat loop saya ikut dia. Supaya my EMF akan positif. Itu je reason dia. Kalau you nak ikut ni pun tak ada masalah. It's up to you. So saya akan buat loop saya macam ni. Ikut ni, saya nak ikut ni. So arah dia akan macam ni. So this is my first loop. So ini adalah loop pertama saya. Okay, how about second loop? Okay, if you look my second loop, okay, bila you buat atas, you hanya tengok bahagian atas ni je. Ni, bahagian atas ni je. Okay. Bila you buat bahagian bawah, tingkat atas, rumah 2 tingkat lah. Kita kan kalau rumah 2 tingkat kita buat bersihkan rumah bawah, baru bersihkan rumah atas. Okey. Rumah bawah pula, you tengok ada berapa EMF kat sini? Ada satu je. Bawah ni tak ada EMF. So you have to follow ni lah. So my loop akan follow yang ni lah. Ni. So dia akan jadi juga anti-clockwise. So this is my second loop. So this is my second loop. Loop is up to you. Tak kisah. Okay, saya ulang balik. Yang pertama, tentukan direction of EMF. Yang kedua, tentukan direction of current. But since they give it to you, you just have to follow lah. Cuma you tambah sikit, banyak sikit supaya kita tahu kat mana I tu lalu. Yang ketiga, choose your own direction of loop. Loop is up to you. Kalau saya akan pilih yang highest EMF. The one that have EMF, dia akan menang lah. The one that have highest EMF, dia akan menang. Okey, yang keempat baru kita apply KL1, KL2. So macam mana nak apply KL1, KL2? Okay, so saya akan buat table lah. Saya buat table KL1, KL2. Okay, KL1 is refer to the junction because submission I in equals to submission I out at junction mana you pilih. Okay, saya pilih junction A. So you kena tulis lah at junction A. Senang supaya nanti examiner kalau dia adalah soalan ni dia tahu okay mana junction you pilih. Sebab if you choose A or B, it will become a different equation. Dia tak akan sama. Sebab kalau A, the one that in adalah I1 and I2. So I1 plus I2 will be equals to I3. Sebab kalau you pilih B, the one that into adalah I3. No, I3 yang nak masuk rumah. Okay, A dengan B ni saya bayangkan pintu rumah. Pintu rumah, siapa yang tengah nak masuk rumah? I1. Siapa yang nak masuk rumah? I2. I3 ni nak keluar pada rumah. So ini out lah. Okay, rearrange, make it it's as A, B, C, D. So I1 plus I2 minus I3 equals to 0. So this is my first equation. So ini akan jadi first equation. Because we will use calculator. Saya harap calculator faham saya dah bagi video tu video tu saya buat kat tu budak yang buat. Tengok dia buat. Tu budak lelaki yang buat tu tak. Saya tak tahu lah awak tengok ke tak. Tengok ke tak tengok? Tu awak tak tahu je. Tengok tak? Tahu dapat ke tak? Tahu tak buka? Nampaknya dia tidak memberi saya untuk buka. Tak bagi saya buka je. Tak nak kawan. Tak tahu dia pakai mana.
Kenapa tak boleh? Open in Safari. Dengan gelas. Loading jugalah. Tak tahulah. Oh, buka tak? Oh, tak boleh buka ni. Dia tak bagi. Saya guna internet college, dia marah. Tengok tak Zahin? Zahin juga yang kena. Ada madam, ada tengok. Okey, ini adalah saya rasa kebanyakan awak guna kalkulator ni rasanya. So kalkulator ni kalau awak tengok, ini cara dia buat lah. Dia guna mode, dia tekan mode, dia guna ni function equation, and then dia tekan satu. Lepas tu unknown dia adalah 3, dia tekan 3. Nampak, dia tekan 3. Lepas tu dia masukkanlah nilai-nilai tu. Dia masukkan nilai-nilai itulah. Saya suka tengok dia buat table tu sebenarnya. Saya pun belajar pada dia. Kalau awak tengok apa tu kalau ni table orang ni pula. Okey, cara dia masukkan, dia buat table tu, dia susun ikut ABC tu. Ni, dia buat macam ni. Ni freeze, tak boleh freeze pula. Ada tak? Okey. Ni. Tengok dia punya tulisan lagi cantik saya. Kenapa dia tak nak stop? Hello, stop. Awak tengoklah nanti. Dia masukkanlah satu-satu tu. So saya harap guna kalkulator ni jangan ada masalah lah. Okey dah, saya kembali kepada ni. Okey, so kita masuk KL2. Okey, tengok KL2 pula kita akan guna submission EMF equals to IR. So kita akan buat loop pertama dululah. Okey, saya tengok loop pertama saya. So loop pertama saya adalah 15 tolak 11. Kenapa tolak 11? Sebab kalau you tengok ni dengan ni same direction. Tapi kalau untuk EMF kedua dengan loop adalah opposite direction. So that's why we put negative lah. Okay, dan yang kedua kita letak R. How many R we have here? Yang ini yang kena be careful ya. Ada R1, R1, R2, R2. So saya akan labelkan semua. R1, R2, R1, R2. Kalau boleh jangan missing sebab ini yang buat kesilapan ni. So kena check. Okey, ada berapa R dekat rumah tingkat atas ni? Ada R kecil 1, R kecil 2, R besar 1, R besar 2. Okey, biar je macam tu. Okey, lepas tu tengok kepada I. Okey, I siapa yang lalu dekat R1? I1. Okey, adakah I1 the direction of the loop and the direction of the current is the same? Nak tengok dekat mana? So you tengok dekat ni. Ni direction of current dengan direction of loop is the same. So dia akan jadi positif lah. Positif I1. Okey, tengok R1 pula. R1 sama jugalah, dia adalah kalau I1 positif, dia sama arah ni. Nampak ni sama arah. So dia pun positif lah. Positif. Okey, R2. Tengok R2 pula. Siapa yang lalu dekat R2? Yang lalu dekat R2 adalah I2. Kena tengok betul-betul lah. Ini macam berserabut ni. Aku tengok ni. R2 ni, yang lalu dekat dia adalah I2 ni. I2. So I2 dengan loop adalah is opposite direction. So this one you have to put negative I2. Kenapa you letak negatif? Because dia dah opposite direction. You tengok ni I2, tengok ni I2 dengan loop is opposite direction. So that's why we put is negative lah. Okay, how about R2? Okay, look at the R2, the one that current yang lalu. Current yang lalu dekat R2 is the I1. So the I1 is the same direction. Nampak ni sama arah. So it's become positive I1. So saya tak nak you ingat, oh cikgu, kalau dia R2, I2. No, dia tak semestinya. It depend where dia duduk kat mana. Because you look at the R2, your R2 here is belong to I1. Dia duduk dekat tempatnya current yang lalu adalah I1. So that's why we have to put the I1 lah.
Okay, so baru masukkan nilai. So 15 tolak ni dapat 4. R kecil saya, ada tak dia beritahu R kecil berapa? Tak ada, dia suruh cari. So biar je lah. I1, ada tak dia beritahu I1? I1 pun tak ada. So this will become your unknown lah. So minus I2, ada tak dia bagi tahu I2? Dia kata dia bagi tahu lalu dekat R3 is 1 ampere ni. 1 ampere yang lalu dekat R3. So this is become I3 lah. Because yang lalu dekat bawah ni adalah I3. So you tak ada. So but we have the R2 here. They give you R2 is 2.05 I2. So plus R1. So what is my R1? 5. 5 I1 plus what is my R2 is 4. So 4 I1. So kalau you tengok dekat sini, you kena susun ikut A, B, C ni. A, B, C, D. A, B, C, D. So saya kena susun ikut A, B, C, D lah. Okay, so where is my A? My A adalah A, A, A. So dia akan jadi I1 plus I1 pula. Sorry. Boleh kita buat I1 R1 plus 9 minus 2.05 I2 plus 0 I3 equals to 4. So this is my second equation. Ni second equation saya lah. So ini adalah second equation. So saya akan susun dia A, B, C, D. Okay, boleh tak ni? Okay, seterusnya kita masuk loop kedua. Loop kedua. Okay. Bila you buat loop kedua, you kena tengok kawasan yang bawah ni. This one. Rumah tingkat bawah. Okay, dekat rumah tingkat bawah, satu je loop EMF yang you ada. Is EMF 2. And EMF 2 is also given lah 11. But your 11 here is the same. Nampak tak? Dia sama arah. So dia become positive lah 11. Tapi masa dia dekat atas, dia negatif. Kenapa dia negatif? Because dia opposite dengan loop 1. But here, you only look at the loop 2. Jangan compare dengan loop 1 pula. You compare dengan loop 2. So 11. Okay, how many R we have here? So check. Kita ada R2, kita ada R3. So we only have 2 R here. So maksudnya dekat sini R2 dengan R3. Siapa yang lalu dekat R2? Yang lalu dekat R2 adalah I2. Sama arah tak dengan loop? Yes, sama arah. So dia positif. R3, cuba tengok R3. Siapa lalu dekat R3? I3. Sama arah tak dengan loop? Yes, sama. Dia pun positif. So masukkan nilai. R2 is given. R2 is 2.05. So 11, 2.05. I2 unknown. I3 is given 1 and then 10. So 1, 10. R3 is 10, right? R3 adalah 10. Betul. Okay. So dari sini saya akan dapat, if I look at my equation here, saya hanya ada satu unknown. So saya tak perlu buat ABC sebenarnya, saya terus dapat I2. Okay, so dari sini 11 equals to 2.05 I2 plus 10. So kita keluarkan kalkulator. Kalkulator saya ni dah macam ni lah tau. Tak syoknya kalkulator dia macam ni, tak best. 11 equal 2.05 X. Tak. X mana X? Tekan ni X. Plus 10. Shift solve. Tunggu jawapan dia. Pintu pula ni. Saya clear balik. 11 equal 2.05 X plus 10. Shift solve. So inilah jawapan saya. 4.8 0.49 lah. So my I2 is 0. Tak, kalau saya nak tukar dia kepada maths. Mana? Tengok apa? Lupa dah tengok macam mana lah.
Sekarang ni saya dapat 0.49 ampere. So saya tukarkan dia kepada ni 0.49 ampere. Betul tak? Mana jawapan dia? Ni betul lah. I2 0.4888. Tak perlulah ambil banyak-banyak. Ambil 2 je titik puluhan. Tak payah banyak-banyak. Okay, so saya dah dapat I2. So maksudnya dekat sini apa yang saya boleh buat? Saya tak perlulah guna kalkulator yang tu. Saya just substitute je lah. Okay, so bila dari sini apa yang saya boleh dapat? Saya dah ada I2. I2 ni boleh substitute dalam ni. But I don't know the ini 9. I don't know the R1 and I1. Okay, tak apa, kita buatkan ini nombor 3. So kita susun balik. Okay, so I1 tambah 0.49 tolak I3 tadi adalah 1 equals to 0. So I can get the I1. So I1 dapat iaitu ini X tambah 0.49 tolak 1 equals to 0. Shape answer. So jawapan dia 0.51. 0.51 ampere. So ini adalah saya punya I1 lah. Okay, saya dah ada I1, saya dah ada I2. So I can substitute into dia lah. So I1 and I2 substitute in equation number 2. So I1 is 0.51, R1 plus 9 minus 2.05. I2 is 0.59. So that one is 0, 0 je lah equals to 4. So I can get the R1 lah. So my R1 will become 0.51 X plus 9 minus 2.05 times 0.49 equals 4. So shift answer. So I will get my R1 is 0.8. 0.8. 0.8. 0.81. So this is my R1. Okay, boleh tak? Boleh tak ni? Diam lah. Boleh, madam. Boleh ada. Cutoff ni agak ni ya, kalau awak dapat je tangkap sebenarnya kalau dia bagi soalan merepek-repek pun awak boleh jawab. So ini saya sangat risau lah, you kena ambil betul-betul kalau you punya exam adalah soalan ni sangat besar, markah dia 6 markah. Siapa yang dah buat pasir dia akan nampak lah. I hope you buat lah pasir, I tak tahu sebab saya nak check awak pun tak boleh, saya tak buat lagi dia punya ni. Pasir you kena buat, pasir banyak soalan contoh macam ni. Okay, dah saya masuk kepada soalan number B ni. Saya tak nak buat, yang ni ada dekat TikTok saya, tengok. Memang saya buat satu-satu. You boleh tengok macam mana saya buat ni. Ni boleh tengok kat TikTok saya. Okay. So saya masuk terus kepada masuk atas dulu ke masuk bawah. Habiskanlah kot. Saya dah settlekan ni, yang ini. Saya tak nak bincang. Saya tak bincang lagi kan? Structure 1 sampai ni kan? Belum lagi kan? Saya bincang ke? Belum, madam. Belum, madam. Belum. Tapi saya dah ada buat ni rasanya. Sekejap ya, saya dah ada buat ni. Saya masuk dulu lah sebab kita takut tak ada masa. Saya pergi PowerPoint balik. Okay, saya dah buat sampai ke COF. Okay, saya masuk ni. Power. Okay. COF power. Ke COF power tu benda lain. Okay. Potentiometer. Potential divider. Ke COF adalah di manakah dia? Okay, itulah. Okay. Saya nak habiskan dulu lah, terus habis saya punya ni baru kita pergi ni. Okay. Electric power, energy and power. So at the end of the lesson, students should be able to know about power lah. This one di dalam you punya you belajar dekat SPM lah. Power equals to IV where I is current, V is the
potential P equals to I square over R and P equals to V square over R. Yang ni tak perlu hafal, ini semua ada dalam awak punya ni. Use, so meaning dia akan keluar dekat PSPM lah. Okay, use electric potential energy. So energy boleh juga jadi U because U and W adalah unit the joule. So sama dengan VIT lah, ingat VIT. Tapi ini pun ada dekat depan, so tak perlu hafal lah. Okay, yang ini pun dinamakan, okay, power loss hanya berlaku dekat sini saja sebab dia ada R. Sebab loss berlaku bila ada resistance. Resistance memberi halangan, so dia akan wujud power loss. So selalunya kalau power loss kita akan guna V square over R lah. Okay, so consider a circuit consists of battery that connected to the wire such as a lamp, motor, battery, okay, being charged. Okay, so dia dengan being charged. So dia akan ada potential different. So the charge mengalir, current mengalir. So dia sebenarnya akan melakunya work. Work that is done lah. Ada berlakunya kerja dilakukan oleh charge from B to A. Dia bergerak dari B ke A. So work ni adalah sama dengan QV. Kenapa dia sama dengan QV? Sebenarnya ini sama dengan chapter 1 yang you belajar dulu. V sama dengan W over Q0. Di mana awak belajar electric potential is the work done in bringing the test charge from infinity to a point. Sama juga dengan ni, cuma kali ni test charge you adalah charge. You adalah charge negatif lah. So that's why bila kita rearrange, you akan dapat W over Q. Dia gantikan Q ni dengan Q lah because Q0 ni adalah refer kepada test charge, tapi Q ni, apa beza Q besar dengan Q kecil? Q besar adalah charge. Kalau Q kecil tu kita refer dia kepada test charge lah. Okay, so W akan sama dengan E darab dengan VIT. Kenapa dia sama dengan ni? Sebab W tadi sama dengan work. Dia boleh juga sama dengan work dan dia boleh juga sama dengan VIT lah. Sebab ini pun unit the joule, ini pun unit the joule. Mana dapat VIT? Q sama dengan IT. So gabungkan dapatlah VIT. So dalam case ini H, okay. If the electric device passive resistant converted all the energy supply into heat, so heat akan dissipated akan sama dengan W equals to VIT ataupun H equals to I squared RT. Jangan hafal semua, paling yang you kena tahu bahawa W adalah sama dengan U adalah sama dengan energy. Okay, tapi energy loss sama juga dengan VIT. Okay, energy loss. When we talking about energy loss atau dia loss sebagai heat, dia boleh kita gunakan dengan yang ada resistor lah, I squared RT. Saya nak tengok je formula awak, rasanya semua ada ni. Tengok formula. Ni ada formula VIT. So you don't have to memorize. VIT ada, P ada, P ada, P ada. Cuma you tak tahu nak guna yang mana nanti sebab depend pada soalan. Kalau dia bagi you IV, guna IV. Kalau dia bagi you IR, guna IR. VR, guna VR. Tapi kalau untuk yang dua ni, selalunya kalau untuk loss. Sebab ada resistor. Okey. Kita patah balik yang ini. Unit untuk power adalah watt ya. Sama je. Power, VIT, power adalah IT. Okay, energy tadi joule, V equals to IR. So you akan dapat V squared, I squared over R lah. Power sama dengan IV. So V sama dengan IR. So dia substitutekan dalam ni. P sama dengan IR. So dapatlah I squared R. So dapatlah formula ni. Formula ni pun tak perlu hafal. Dia hanya use sahaja. Ingat dalam ni outcome tadi, use sahaja. So watt unit dia adalah watt dan dia adalah skala. So contoh soalan yang dia tanya, dia kata calculate the rate of energy. When we talking about rate of energy adalah power lah. Because E over T. So we have to calculate the power. So apa punya formula punya power? Power formula dia boleh jadi IV. So dalam kes awak ni dia guna EMF. Sebenarnya P sama dengan IV. Kenapa V ni boleh sama dengan EMF? Okey, tengok balik awak punya soalan. Okey. Dia suruh untuk bateri. So bila dia suruh calculate energy untuk bateri, maksudnya bukan kita guna IV lah, kita akan guna IEMF. Okay, so bateri dia dah bagi 12 dan dia bagi internal dia adalah 1 ohm. Okay. So EMF sama dengan I tambah R besar sama dengan I tambah R. So current awak akan dapat 2 lah.
Okay, so dari situ P sama dengan I EMF. So I dah ada 2, so darab dengan EMF. Tadi EMF dia dah bagi dah 12 volt. So that's why kita tak guna IV lah, kita guna ni because they ask you on the battery. So that's why kita guna I EMF. Okay. The rate of heat dissipated due to the internal resistance. Okay, when they ask you to buat internal resistance, P sama dengan I squared R. So I boleh guna I yang sama because your circuit adalah series. So you darab dengan R, so you akan dapat power adalah W watt lah. Okay, untuk heat loss, you akan guna I squared R lah. I squared RT, so you akan dapat jawapan dia ni adalah ini. So kena be careful dengan wording tu lah. Okay, power ni boleh ada 2. Satu adalah power untuk bateri. Satu lagi adalah rate of heat energy untuk bateri. Satu lagi heat loss untuk resistor dalam masa 20 minit. So yang ini awak kena guna VIT yang ada time tu lah. So depend pada soalan. Soalan nak apa you kena gunalah. So soalan dia tak direct. So kena be careful lah ya dekat situ. Okay. Lepas tu kita ada combination. Okay, ini adalah combination cell. So you ada 2 bateri. So EMF1, EMF2. So total dia akan jadi tambah lah. Kenapa tambah? Sebab dia adalah dalam keadaan sama. EMF dia dalam keadaan bateri sama. So R internal resistance dia pun boleh tambah lah. Sebab dia adalah tapi kalau dia adalah opposite, so dia akan jadi negatif ya. Dia akan jadi tolak. Kalau dia adalah salah satu dia terbalik tu. Okay. Yang ini pula adalah dalam parallel. If you remember back in parallel, EMF akan sama. But your internal resistance akan jadi 1/R lah. Dia akan jadi 1/R sebab dia dalam bentuk parallel. Okay, kita masuk kepada application. Okay. Application ada 2 nanti, iaitu satu potential divider, satu lagi adalah potentiometer. So bila baca soalan nanti you akan tahulah macam mana dia potential divider sama macam mana dia potentiometer. Okay, so pertama sekali you kena explain the principle of potential divider. Explain keluar kat UPS lah. Use PSPM. So dia akan suruh you guna equation potential divider. Okay, sangat senang, jangan susah hati, yang ini sangat senang lah. Okay, potential divider berlaku apabila dia hanya berlaku kalau dia dalam series. Dia hanya berlaku dekat series je. Kenapa dekat series? Because if they are parallel, kalau dia dalam bentuk parallel, V dia adalah sama. V1, V2 dia adalah sama. Sama dengan EMF. Kenapa dia sama kan? Kalau untuk parallel, potential difference is the same. So that's why dia hanya berlaku dekat series. Okay, so V1 and V2 will become different. But the current flow adalah same. I yang lalu dia adalah same. So dari situ R effective dia akan adalah plus lah. Because dia adalah series. So you akan dapat formula dia bila nak guna V equals to IR. So you akan dapat V1 R1. V yang ini adalah hasil tambah ni. Okay. Saya ada buat senang je. Okay, untuk tengok ni, you tengok kepada mana yang dia nak. Okay. So contohnya, dia kat sini ya. Boleh tak? Potential divider. Okay, ni. Bila tengok macam ni, you akan nampak okay. The one that you tengok adalah resistor. Okay, walaupun dia ada junction ni, tapi junction ni adalah V yang voltmeter tu. So voltmeter ni adalah out. Maknanya dia akan letak, dia bukan yang you letak power, dia adalah multimeter. Multimeter. Jadi tu. Dia ni.
Saya nak you bayangkan kalau V output tu bukan yang you letak yang you guna dekat lab hari tu. Dia adalah bentuk dia macam ni lah. Ni. Maksudnya dia ada cucuk wayar 2 ni. You just letak sekejap je. So bila you angkat dia adalah dalam bentuk series. Okay, faham tak saya nak cakap tu? Maksudnya ni, mana dia pergi ni. Ni, kalau you tengok macam ni, madam dia kan bentuk parallel sebab dia adalah memang betul dia adalah bentuk parallel. Tapi untuk kes ni, dia hanya letak sekejap. Yang cucuk wire 2 tu dia letak sekejap untuk cari baca what is the V output for 4000 resistor here. So, initially, secara konsepnya, ini adalah series. Okay, saya ulang balik V output ni bentuk dia adalah yang ini. Ni, dia guna ni. Digital multiplier ni. Okay. So, macam mana kita nak calculate V output? So, the question will ask you to calculate. Okay, saya buatlah ini V1, V2. Katakanlah dia suruh cari what is V1, what is V2. Senang sangat. Formula awak dibagi. Okay, ini formula untuk potential divider. Okay, kalau you tengok formula dia V1 sama dengan R1 bahagi R total. This one is R total. Kenapa plus? Sebab dia adalah dalam bentuk series. Darab dengan V. What is the V? V ini adalah total. V total juga. V total. Okay. So, kalau dia suruh cari V1, so you refer kepada R yang duduk dekat dia. 8000 lah. Bahagi total. 8000 plus 4000 times 12. So you akan dapat V1. Okay, macam mana pula nak cari V2? Ni sangat senang. Kalau you tak faham konsep pun, kalau you tahu dia punya ceritanya ni senang dia. Okay, V2 ni kan. Tengok depan dia. Siapa depan dia? 4000. So you bahagi dengan 8000 plus 4000. So you darab je dengan 12. So yang ini adalah refer kepada dia kat mana dia duduk. Yang bawah ni adalah R total, yang sebelah ni adalah V total. Okey, ada tak contoh lagi? Saya rasa yang ini tak banyak ni dah masuk potentiometer. Saya ada exercise, sekejap. Saya kena cari kejap dekat sini. S1, E2. Saya cari alamat. Ni yang saya bagi awak. Alamak. Tak adalah pula. Saya kena ada satu lagi saya kena bagi awak. Cough, PSPM, tak ada. Saya kena takut gambar balik lah. Okay. Tu dekat sini ada. Saya tengok ada tak. Ni ke cough. Cough juga. Tak ada lah. Sama jugalah. Ni pun ke cough jugalah. Ni pun ke cough juga. Semua ke cough. Aduh. Sekejap ya. Mungkin dekat buku tutur awak ni ada kot. Ada tak? Ada. Okay. Saya teruslah buat soalan nombor 10 ni. Awak mesti dah terror dah ni. Okay. Figure 3.5 show arrangement of R1 3, R2 2,
which are arranged in series 12. Determine the potential difference of ni, V ni. So dia nak V kat sini. So V dekat sini sama dengan, siapa duduk depan dia? Siapa yang duduk depan dia? 2. 2. Bahagi total. So 3 tambah 2 darab dengan 12. So dapat jawapan. So 2 bahagi 5 darab 12. So saya dapat 4.8 volt. Kan? Senang tak? Senang gila soalan dia. Okay, kata kalau soalan minta V kat sini pula. Okay, dia suruh cari V1. So V1 sama dengan 3 bahagi 3 tambah 2 darab 12. So you akan dapatlah jawapan dia. Okay, let's say dia ada bagi ini and then dia susun ada sampai 10. Sampai R10. So dia nak dekat V1 only. Sama je V1, ini R1 lah. Sama dengan R1 tambah semua sampai 10. So darab dengan EMF. V total ni lah darab dengan EMF. So itu sebenarnya formula dia lah. Okey, ini adalah senang sebab apa dia direct. Okey, nanti saya akan ada bagi latihan. Contohnya soalannya dia ada bagi macam ni kedudukan dia. Okey, tapi dia minta, dia suruh cari V1 dengan V2. Okey, dia bagi ini 12, ini 8, ni 5, ini 5. Okey, dia tanya berapa V1, berapa V2. Okey, bila you nampak je soalan macam ni, ini adalah refer kepada potential divider. So bila you nak kena jadikan potential divider, you have to change, dia mesti dalam bentuk series. So you kena jadikan dia bentuk series. So macam mana nak jadikan dia bentuk series? Settlekan ni dulu. Okay. Ini parallel. Ya, ini parallel sebab resistor ini bukan multiplier tadi tu. Ini yang baru yang cocok 2 tu. So 5 dengan 5. So 1/5, 1/5. So saya nak cari R effective dekat sini lah. 1/5 plus 1/5. So my R effective here will become 1/5 plus 1/5. Sorry, 1/5. So, divide by answer. So, I get 2.5 lah. So, 2.5. Okay. So, saya akan lukis baru. Bentuk dia adalah macam ni. Ini 8, ini 2.5. So, saya nak cari V1, V2. So, ini 12. So, saya nak cari V1. Okay, tengok rumah depan dia. Siapa rumah depan V1? 8. So bahagi tambah total 8 tambah 2.5 darab 12. So I will get my answer. Okay, V2 pula. Okay, V2. Siapa depan rumah V2? 2.5. So divide by 8 plus 2.5 total 12. So I will get the answer. Okay. Katakanlah this question they ask you to calculate V dekat ni di label R1, R2, R3. So ini you akan dapat untuk V1. Yang ini you akan dapat untuk V2, right? So V2 actually equals to V3. Voltage yang you dapat dekat V2 ni will be same with the voltage that you will get for these two. Bila you cucuk dekat sini, katalah bacaan dekat sini 10 volt. So sini pun dapat 10 volt, sini pun dapat 10 volt. Kenapa? Because this one is parallel. What is mean by parallel? The parallel, the V should be same. Boleh tak? Boleh tak ni? Aku tak tahu lah korang ni. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Aduh, saya tengok ni. Ada ke sesiapa yang kena kuarantin? Tak ada? Semua sihat ya? Tahu 22 ni patutnya ada 25, 23.
48. Ada 44 je. Tak tahu 4 orang ni mana hilang lah. Okey, soalan untuk ni senang. Tapi nanti saya ada bagi latihan lah, saya tunjuk awak tengok. Dia ada macam-macam bentuk. Okey. So last sekali ialah kita belajar pasal potentiometer. Kenapa saya buat bulat-bulat ni? Ni penting lah. Okay. So at the end of the chapter, students should be able to explain principle of potentiometer and its application. Use related equation. So you kena guna equation ni lah. E1 over E2 sama dengan L1 over L2. Determine internal. So yang ini adalah dekat dalam lab. So lab tak adalah. So yang ini UPS. Yang ini PSPM. So ini. Ini faham lah. Okay. So what is potentiometer? Okay. Apa beza potentiometer dengan tadi? So ingat application kita ada 2 tadi. Okay. Iaitu potentiometer dengan potential divider. So pertama sekali awak kena distinguish kekoh satu lagi. Kekoh tu benda lain. Okay. Awak kena tahu, okay, bila masa nak guna formula ni, bila masa nak guna formula ni, bila masa nak guna formula ni. Kekoh ni, kalau awak tengok, dia mesti ada banyak EMF. Dan dia ada 3 layer, 3 tingkat. Okay, macam gambar tadi. Saya nak kecilkan dia ni. Okay. Macam gambar tadi. Gambar tadi, gambar ni, dia tak ada layer. Dia hanyalah satu. Yang ini adalah, you just letak je. Dia dalam bentuk series. Kalau kekoh, dia ada, dia mesti macam ni. Nampak tak? Dia mesti ada 2 bateri. Dia mesti ada banyak. Kalau satu bateri je, kita bukan kekoh ya. Kalau satu bateri, contohnya soalan dia, dia ada ni, ada bateri. Lepas tu ada resistor, ada resistor. Janganlah buat kekoh kalau macam ni. Yang ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3. Yang ini, you kena guna yang resistor biasa tu. Yang ini parallel, lepas tu series. Buat macam tu. Yang macam awak buat kat chapter kapasitor tu, awak buat daripada jauh daripada bateri. So ini bukan kekoh. Ini adalah you kena buat parallel. Lepas tu lukis baru. Lukis baru dia bentuk series R1, ini R23. Lepas tu settlekan R1 dengan R23. So jadikan dia last sekali bentuk satu je, R efektif. R efektif. Okey, kalau kekoh, dia akan ada 2 bateri. Dia akan ada bateri. Tak kisahlah bateri duduk sini ke atau duduk sini ke. Contohnya bateri dia duduk dekat tengah, dekat sini. Dekat dua bateri ni dekat sini. Dekat ujung dengan tengah. Yes, this is kekoh. Bila ada 2 bateri je, dia adalah kekoh. Okay. The next one adalah potentiometer. Potential divider. Potential divider berlaku bila dia one battery but we have resistor in series. Or you have one battery tapi your resistor dalam bentuk macam ni tapi ada macam ni. Ini settlekan dia dulu, jadikan dia bentuk series. Maksudnya settlekan parallel ni dulu, jadikan dia bentuk series. So ini adalah dipanggil potential divider. Ini potential divider. Okay. Kalau potentiometer, macam ni. Yang ini potential divider. Okay, kalau potentiometer, dia akan ada G. Ni galvanometer lah. This G we call it is galvanometer. Okay. Tak tahulah awak pernah tengok ke tak galvanometer. Bagusnya boleh tunjuk kat sini galvanometer. Kalau kita buat eksperimen, kalau minggu depan bolehlah buat eksperimen ni. Kalau tak ada, terpaksalah awak tengok video je. Okay, galvanometer. This is galvanometer lah. Ni. So galvanometer ni dia ada negatif, positif. The zero is in the middle lah. So dia akan ada positif 13, positif negatif. So galvanometer is showing the direction lah of your current. So kalau your eye is pointed to zero, meaning there are no current in the circuit lah.
So ini adalah galvanometer ni bentuk G ni galvanometer. Okay, so bila you nampak je ada galvanometer, itulah dia potentiometer. Dekat kekos tak ada. Dekat potential divider tak ada. Nak bezakan potentiometer, you tengok ni ada galvanometer. Okay, so dia akan ada 2 tingkat. Rumah dia 2 tingkat tak siap. Rumah dia 2 tingkat tak siap. Okay. So ini adalah EMF, ini adalah current. So yang ini adalah V satu lagi lah bawah. Okay, and then kita ada joki lah. Joki ni adalah macam joki lah. Joki ni macam pen. Kalau nak cerita kat awak semua benda awak tak pernah tengok. Joki galvanometer. Joki potentiometer. Eksperimen. Joki tu dia macam pen. Ni macam ni. Dia eksperimen tu nanti kita akan tap. Ni eksperimen dia ni patutnya minggu depan awak buat ni. Ni joki nampak tak macam pen ni. Ni pen. Ni dia bentuk pen. Pen tu ujung tu ada besi tu. So pen ni nanti awak akan tap dekat atas pembaris ni ada wire. Dia ada wire. Sepanjang tu ada wire. So you akan tap lah. Nanti saya nanti minggu depan awak tahulah kot kalau awak buat eksperimen ni. So you akan tap. Okay, bila you tap tu, so dia akan satu point nanti your G akan reflect equals to 0. Meaning there are no current flow dekat bawah ni. Kalau dia duduk sini mungkin ada bacaan. Dia duduk sini ada bacaan positif. Bila dia duduk sini bacaan dia negatif. Okay, kenapa ada bacaan positif negatif? Okay. The potentiometer is balanced when the jockey slide in contact at such position AB that are no current through the galvanometer. So kita akan panggil potentiometer itu balance. So potentiometer ni hanyalah balance kalau jockey tu duduk dekat 0. So there are no current through resistor. So G adalah sama dengan 0. Why? When the potentiometer is balanced, the unknown voltage equals to the voltage across AC. So V X tu adalah sama dengan V atas tu. Okay. So apa application untuk ni? So ada 3. Ini, ni. Ini ada color mana color. Tak nak kau color lah. Alamak, salah. Ni. Ini tolong highlight. Ni tolong highlight. Ini penting. Okey, apa application untuk potentiometer? Ada 3. Iaitu pertama, you nak compare EMF. Kenapa nak compare EMF? Sebab dia ada 2 EMF. Satu dekat atas. Di rumah dia 2 tingkat tak siap tadi. Rumah dia 2 tingkat tak siap. So dia ada E1, E2. So dia nak compare 2 EMF of 2 cells. Okay, yang kedua to measure unknown EMF. Sometimes dia bagi you EMF ni 10, yang ini tak tahu. So dia tanya you, apa EMF kedua ni? So that's why to measure unknown EMF. Yang ketiga to measure internal resistance. So inside your cell ni akan ada internal resistance lah. So dia pun boleh baca 3 lah. So ingat yang pertama dia nak compare EMF. Yang kedua to measure unknown EMF. And yang ketiga to measure unknown internal resistance. So tolonglah tahu yang pasal ni lah. So okay. Yang ini adalah kalau dia adalah case dia ada 3 EMF lah, tapi dekat awak punya ni awak tak pernah sampai 3 EMF. Saya tak nak cerita yang pasal 3 EMF ni lah. Kalau saya bercerita kat awak 3 EMF ni awak pening nanti ni. Okay, so saya punya formula senang je. Okay. Nampak je yang ini 3 tingkat tau rumah dia ni. 1, 2, 3. So kalau dia 3, tak nampak awak kat slide awak tak nampak lagi. Sebab saya tak ajar yang ni. Saya tak nak ajar guna nota ni. Kalau saya ajar guna nota ni awak memang takkan faham. Okay. Kita akan
guna sendiri punya. Okay, saya pecah kepada 2. Lagi 4 minit. Okay. Ni. Okay. Ni. Saya tak sempat juga ni nak ajar ni. Okay. Okay. Apa beza ni dengan ni? Ini ada 2 layer. Kalau you tengok dia rumah setingkat, rumah 2 tingkat. Yang ini 1, 2, 3. Saya tak sempat ni. Dah berapa minit lagi tinggal. Tak apalah, saya tinggalkan ni dulu. Nanti last sekali saya masuklah kepada potentiometer. So esok saya masuk potentiometer ni sekejap and then cuba kita try habiskanlah chapter ni. Sebab saya tak sempat nak masuk ni. Okay, so hari ni apa yang awak belajar? Hari ni yang pertama awak belajar pasal power. Power sama dengan IV, sama dengan I square R, sama dengan V square over R. And then yang kedua you belajar pasal work. Work sama dengan atau energy sama dengan VIT. Heat dissipated pun boleh sama dengan VIT. Okay, yang ketiga you belajar pasal apa nama dia? Awak belajar pasal potential divider. Macam mana bentuk potential divider? Dia akan berada dalam keadaan series. So V1 akan sama dengan R1 over R1 tambah R2 darab dengan EMF. Ataupun sebenarnya formula dia V1 sama dengan R1 over R total darab EMF total. Itu formula dia. Kalau V2 sama dengan R2 R total EMF total. So inilah. Okay, yang keempat awak belajar pasal potentiometer. Ada 3 application untuk potentiometer. Yang pertama untuk compare EMF. Yang kedua untuk measure unknown EMF. Lepas tu yang ketiga untuk measure unknown internal resistance. So ini penting lah. So ini je yang awak belajar lah hari ni. So saya harap kalau awak tak dapat semua pun at least awak dapat yang nombor 4 dengan nombor 3 ni pun okey lah. Nombor 3, 4. Esok kita cuba try masuk untuk calculate ni. Sebab saya kena bagi awak ni. Nanti saya bagi latihan awak yang potential divider ni. Okey. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, so saya stop dengan tasbih kafarah surah Wal-As. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.